Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في هذا الشهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Sunat hari Jumaat untuk kita pakai serba putih. Daripada kopiahnya, daripada bajunya, daripada ridaknya, supaya kita mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hari ini kita akan sambung apakah lagi amalan-amalan yang seterusnya menjadi sunnah, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita ikuti sekarang kita sedang berpuasa. Terus sahaja muka surat 125, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Nabi bagi makan, jadi kita juga bagi makan pada orang yang berpuasa. Seperti dalam hadis terdahulu daripada Sayyidina Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, untuknya pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a, tetapi tidak berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i, Imam At-Tabrani, Imam Abdul Razzaq, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Bishran rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Saya tidak syarahkan panjang sebab kita telah lalui hadis ini sebelum ini. Maklum mengetahui bahawa makanan dan minuman Ahlus Suffah yang tinggal dekat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lain. Hadirin yang budiman, kita tahu kan ketika Muhajirin, penduduk asal di Makkah berhijrah ke Al-Madinah, ada yang tidak punyai sanak saudara, ada yang tak ada kaum kerabat, rakan taulan, lalu mereka duduk di belakang masjid. Tempat itulah yang namanya Suffah. Siapa yang bagi makan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Nabi akan bagi tahu, kamu 5 orang pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, kamu 5 orang pergi ke Sayyidina Uthman, yang 4 orang pergi jumpa Sayyidina Umar umpamanya, yang berbaki makan dengan saya. Begitu. Bermaksud makan minum mereka itu atur dan diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Seterusnya amalan Nabi meninggalkan sama sekali apa-apa perkataan atau perbuatan yang boleh menjadi dosa. Seperti dalam hadis terdahulu daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. Sekiranya seseorang berpuasa pada suatu hari,
janganlah dia berkata perkataan yang kotor dan meninggikan suaranya. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, sekiranya ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya bergaduh, falyaqul, hendaklah dia katakan inni shaim, maaf saya berpuasa. Masya-Allah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi." Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang keji. Dia puasa tapi mulutnya tak terkawal mengata orang, mengeji orang, demikian tangannya, perbuatannya tak elok. Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak perlu kepada pengorbanannya untuk meninggalkan makan dan minumannya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Sepatutnya orang yang sudah bersusah tak makan dan tak minum, kita kasihilah. Kita hormatilah. Kita bagilah pahala padanya untuk Allah Azza wa Jalla sebegitu sepatutnya. Tapi oleh kerana dia berpuasa, dia bagus, tapi dia tak jaga mulutnya, tak jaga perkataannya, dia tak jaga pergerakan amal sehingga menyakiti orang, membuat kerosakan, menyusahkan orang, maka Allah tak perlu kepada yang dia tak makan tak minum itu. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, rugi sahajalah orang itu. Hadis ini menunjukkan amalan Nabi mengerjakan solat tarawih. Ini juga sunnah Nabi. Tinggal lagi pada zaman Nabi tidak disebut perkataan tarawih, disebut qiyam. Qiyam, bangun malam. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fil masjid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat tarawih, itu bangun malam tu ya, solat tarawih pada suatu malam di masjid. Fasalla bi salatihi nasun, lalu solatlah beberapa orang sahabat mengikut solat baginda, iaitu menjadi makmum. Nabi solat, yang lain pun ikut juga. Thumma salla min al-qabilah, kemudian pada malam berikutnya, fakathuran nas, lalu bertambah ramai para sahabat yang solat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ijtama'u min al-lailati ats-tsalitsah aw ar-rabi'ah, kemudian mereka berkumpul lebih ramai pada malam ketiga atau malam keempat. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pelik, Nabi tidak keluar daripada rumah baginda untuk solat bersama dengan mereka, mengimami mereka. Falamma asbaha, ketika waktu pagi lepas subuh, qala sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, qad ra'aitu alladhi sana'tum, sesungguhnya aku melihat apa yang telah kamu lakukan pada malam tadi, kamu berkumpul ramai-ramai. Walam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum, tidak ada yang menghalangku daripada keluar kepada kamu, melainkan sesungguhnya aku bimbang, yakni solat tarawih ni akan diwajibkan ke atas kamu. Kalau saya nak keluar boleh sangat, tapi kalau saya keluar nanti Allah wajibkan solat tarawih ni, kan susah kamu. Begitu. Wa dzalika fi Ramadan, dan perkara itu terjadi pada bulan Ramadan, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini berbeza sedikit dengan hadis yang pernah kita riwayatkan dahulu. Hadis ini Nabi solat 3 malam berturut-turut, malam keempat tidak, ataupun 2 malam berturut-turut, malam ketiga tidak. Beza dengan hadis yang kita riwayatkan dulu, kalau ingat lagi. Nabi keluar selang 1 malam, dan keluarnya pada malam 23, 24 tak keluar, 25, 26 tak keluar, 27, 28 tak keluar. Tapi hadis ini seolah-olah Nabi keluar setiap malam, malam pertama, malam kedua, ketiga, 4 tidak, atau malam pertama, kedua, 3 tidak. Kenapa? Tidak pelik.
Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan berpuasa 9 kali Nabi berpuasa. 8 kali Nabi berpuasa dengan 29 hari dan cuma sekali 30 hari. Kan bermakna 9 kali itu 9 kalilah Nabi bertarawih. Ada Nabi solat tarawih 3 malam berturut-turut, ada yang berselang-seli sebegitu. Maka begitulah cara memahami hadis yang zahirnya seolah-olah nampak pertembungan tetapi sebenarnya tidak. Naam. Begitulah kalau kita baca dalam kitab Syama'il. Nah, dalam kitab Syama'il hadis Nabi yang menunjukkan rambut Nabi itu ada sampai ke cuping, ada sampai tengah tengkuk, ada sampai ke bahu. Nah, ada yang namanya wafrah, ada namanya jummah. Itu kenapa? Mana satu betul ni Ustaz? Betul semuanya. Sebab yang namanya rambut ni kan ada yang panjang, ada yang pendek. Masya Allah. Baik, begitulah ketika Nabi rambut pendek, orang melihat dekat sini sahaja. Nah, kadang-kadang sampai tengkuk, kadang-kadang sampai di bahu. Ketika panjang rambutnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya agak panjang, mari kita lihat muka surah 129. Daripada Ibnu Syihab rahimahullah berkata, Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu berkata kepadaku bahawa Aisyah radhiyallahu taala anha memberitahu Urwah bin Zubair anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallama kharaja min jawfil lail. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam keluar pada tengah malam. Bila bulan Ramadan? Tengah malam tu bila? Pukul 12 lebih macam tu, lebih kurang. Fasalla fil masjid. Lalu baginda solat tarawih di masjid. Fasalla rijalun bi salati. Lalu solatlah beberapa para sahabat dengan solat baginda, iaitu menjadi makmum. Fa asbahan nasu yatahaddatsuna bidzalik. Esoknya ramailah orang saling bercerita tentang perkara tersebut. Pasal malam tadi kami ikut Nabi solat lagu ni. Orang pun tahu apa yang berlaku. Fashtama'a aktsaru minhum. Lalu mereka berkumpul lebih ramai daripada malam semalam. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati tsaniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar pada malam kedua. Fasallu bi salati. Lalu mereka pun solat dengan solat baginda, iaitu menjadi makmum. Fa asbahan nasu yadhkuruna dhalik. Keesokan paginya orang ramai menyebut-nyebut perkara itu, iaitu solat pada malam tadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tak sembahyang, depa apa lagi? Pasal pola tak ikut. Malam ni kita kena ikut. Fa kathura ahlul masjid min al-lailati tsalitsah. Lalu jamaah masjid menjadi lebih ramai pada malam yang ketiga. Kita tahu kan, Masjid Nabawi itu bukannya sebesar sekarang. Zaman Nabi dulu nak tahu macam mana tapak asal Masjid Nabawi, itulah dia di mana kawasan Raudah. Itulah dia, tak besar. Kawasan Raudah tu tak besar mana. Baik. Fa kharaja fa sallu bi salati. Seterusnya baginda pun keluar, lalu mereka pun solat dengan solat baginda, iaitu menjadi makmum. Falamma kanat lailatul rabi'ah, ketika masuk malam yang keempat, hadis ni sama dengan hadis yang sebelum ni. Maksudnya Nabi keluar setiap malam. Malam pertama, kedua, ketiga, yang keempat. Ketika masuk malam yang keempat, ajazal masjidu an ahlihi. Masjid tidak muat dengan jamaahnya yang sangat ramai. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yang keempat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kepada mereka pada malam itu. Fatafiqa rijalun minhum yaqulun. Beberapa lelaki daripada mereka memanggil begini, sebab kan Masjid Nabawi dulu dekat dengan bilik Nabi, dengan bilik Sayyidatuna Aisyah kan, maqam Nabi sekarang tu. As-salah. Itu mereka sebut. As-salah, nak beritahu ya Rasulullah, kami nak sembahyang sama dengan tuan ni, mainlah keluar. Lebih kurang gitu As-salah, gitu. Mereka panggil salat sembahyang, as-salah.
falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kharaja li salatil fajr. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak juga keluar kepada mereka sehinggalah baginda hanya keluar untuk solat subuh. Falamma qada al-fajr, ketika selesai solat subuh, aqbala 'alan nas, baginda pun berpaling menghadap para sahabat. Salam kan? Dan Nabi paling kepada sahabat makmum. Thumma tashahhada, kemudian baginda bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada riwayat menyebut wa asyhadu anni Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu baginda pun bersabda, amma ba'd, adapun selepas daripada itu, fa innahu lam yakhfa alayya sya'nukumul lailah, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi kepadaku apa yang kamu lakukan pada malam tadi. Saya tahu. Ada yang panggil as-salah. Sebahagian riwayat ada yang ambil batu, kerikil kecil, letak ke dinding rumah Nabi, lambung. Pum, gitu. Nak bagi tahu Nabi, kami sedia dah, ramai dah tunggu. Walakinni khasyitu an tufrada alaikum salatul laili fata'jizu anha. Itu tujuan kenapa Nabi tak keluar. Saya tahu apa yang kamu lakukan malam tadi, tetapi aku bimbang solat malam, iaitu solat tarawih, akan diwajibkan ke atas kamu, lalu kamu tidak mampu mengerjakannya. Masya Allah. Itu Nabi sangat sayang dan kasih kepada umat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah. Itulah baginda Nabi SAW sangat mengasihi umat sehingga tak mau kalaulah solat tarawih itu wajib, mungkin ramai yang akan nanti berdosa sebab sibuk dengan tugasan masing-masing, ataupun yang tertidur, ataupun yang berniaga. Selain daripada PKP kita ni, yang biasa-biasa berniaga mungkin dah letih, capek, jadi tak sempat nak solat tarawih. Berdosa hukumnya kalau wajib. Ternyata tidak wajib. Alhamdulillah. Solat tarawih berjamaah di masjid. Nabi solat tarawih di masjid. Dua hadis daripada Sayyidatina Aisyah yang kita bacakan tadi, dan beberapa hadis menunjukkan Nabi SAW solat tarawih secara berjamaah di masjid. Cuma kita waktu PKP ni bersabarlah ya. Jadi kita solat di rumah, ada juga hikmahnya. Baik. Seterusnya amalan yang Nabi buat di bulan Ramadan, Nabi SAW solat witir dan berdoa selepasnya. Witir itu ganjil. Boleh jadi paling kurang 1, paling banyak 11 solat witir. Itu maksudnya ganjil. Kalau nak buat 1, ya silakan. Kalau nak buat 3, silakan. 3 pula dengan 2 kali niat ataupun dengan sekali niat, dua-dua dibolehkan. Cuma dalam mazhab kita Asy-Syafi'i adalah lebih baik dengan 2 kali niat. Sebab ma aktsara fi'lan aktsara fadla, apa yang banyak dibuat dapat banyak pahala. Kalau kita solat dengan sekaligus 3 rakaat, kan sekali je usallinya tu, sekali je takbir ihramnya tu. Salam akan jadi 2 kali, tahiyat akhir akan jadi sekali. Tapi kalau kita sembahyang dengan 2 kali niat, kan kita dapat 2 kali niat, 2 kali takbir, 4 kali salam, pahalanya lebih besar. 6. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam. Sayyidina Ali kerana ahlul bait boleh disebut dengan 3. 1 radhiyallahu anhu, itu namanya taraddi. 2 karramallahu wajhah, itu namanya takarrum. Yang ketiga alaihi salam, sebab beliau adalah ahlul bait. Berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqulu fi akhir witrihi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada akhir solat witir. Apa yang Nabi bacakan? Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu. Wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik. Aku berlindung dengan keampunanmu daripada siksaanmu. Wa a'udzu bika mink. Aku berlindung kepadamu darimu.
la uhsi thana'an 'alaik, aku tidak mampu memujimu, anta kama athnaita 'ala nafsi, seperti mana engkau memuji dirimu sendiri. Ya Allah, hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Kalau nak puji Allah memang tak akan dapat memuji yang paling baik, sehingga kita memuji seperti pujinya Allah. Kerana itu Allah memuji dirinya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab itu kita dalam doa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Sidang penonton yang budiman, jangan tinggal membaca muqaddimah doa ini ketika kita berdoa. Kenapa? Diriwayatkan malaikat yang mencatat pahala bagi tahu pada Allah, ya Allah, ada hamba-Mu berdoa dengan satu doa yang kami tak boleh nak catat amalan pahalanya banyak sangat. Kata Allah, Allah Maha mengetahui apa yang dia baca. Malaikat mengatakan dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Kata Allah, tuliskan sahaja, akan bacaan itu aku nanti yang akan mengganjarinya, memberi pahala padanya. Masya Allah. Hadirin, kalau boleh dalam doa tu janganlah lupa baca doa tadi tu, muqaddimah tadi tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Hamdan yuwafi, hamdan, suatu pujian yang sangat melengkapi, ni'amahu wa yukafi'u mazidah, nikmat-nikmatnya dan yang melengkapkan akan tambah-tambah lagi. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, seperti bagimulah segala pujian, kama yanbaghi li jalalik, seperti mana yang layak untuk kebesaranmu, kama yanbaghi li jalali alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani, dan agungnya akan kemahakuasaan yang ditinggalkan, insya-Allah. Mari kita lihat seterusnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh membangunkan malam-malam terakhir bulan Ramadan, seperti kita sekarang inilah, ya, kita hari ini 20 hari berpuasa kan. Jadi malam ni malam ke-21, ni malam ganjil, sama-sama kita rebut peluang. Barangkali tuan-tuan, puan-puan yang budiman telah dapat apa yang kita sharekan untuk amalan-amalan di akhir Ramadan ini. Ada dalam telefon saya ni, nanti sesi kedua nanti saya akan bacakan dan kita akan kongsikan paling kurang amalan yang kita buat untuk dapat Lailatul Qadar. Nah, insya-Allah selepas ini, insya-Allah. Mari kita baca dahulu daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apa dia? Malam 21 dan seterusnya. Apa yang baginda tidak bersungguh-sungguh pada malam yang lainnya. Malam lain beramal juga, tapi malam ni pulun membuat amal. Riwayat Imam Muslim. Macam mana yang dikatakan Nabi bersungguh tu? Disyarahkan pada poin yang seterusnya, membangunkan ahli keluarga baginda dan tidak bersama mereka, iaitu tidak melakukan hubungan suami isteri. Maafnya orang yang sudah kahwin, kalau sudah tahu benda ini, kalau hubungan itu dilakukan akan letih badan. Nanti tak dapatlah buat amalan-amalan lebih banyak pada malam itu. Itu asbab kenapa Nabi tidak bersama dengan isteri-isteri baginda pada malam terakhir di bulan Ramadan. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, tuan-tuan tahu kan saya dah sebut kenapa banyak hadis yang diriwayatkan yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Kenapa tidak yang lain? Antara sebabnya ialah
Nabi selalu dapat Sayyidatina Aisyah selalu dapat 2 malam giliran dengan Nabi. Kalau yang lain-lain semalam. Beliau selalu dapat 2 malam. Kenapa? Sebab ketika giliran malam untuk Sayyidatuna Saudah, umur beliau berkahwin dengan Nabi adalah 65 atau 66 tahun. Beliau juga merasakan dirinya sudah berumur, lalu kata beliau, "Ya Rasulullah, malamku aku bagikan kepada Aisyah." Sebab itu Sayyidatina Aisyah selalu dapat 2 malam. Bila dah selalu dengan Nabi banding dengan yang lain, maka dapatlah tahu hal ehwal Nabi, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi ucapkan. Itu menjadi hukum. Jadi Sayyidatina Aisyah tahu banyak banding dengan isteri-isteri baginda yang lain. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk separuh terakhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, baginda mengikat kainnya, ikat kain. Ini nak tunjukkan tidak bersama dengan isteri. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan ahli keluarganya. Jangan kita seorang saja, ya. Tolong keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, hendaklah kamu selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Mari kita lihat hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat lain daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, ahyal laila, baginda menghidupkan malam, wa ayqadha ahlahu, membangunkan ahli keluarganya, wa jadda wa shaddal mi'zar, bersungguh-sungguh beribadah dan mengikat kain, tanda tidak bersama dengan isteri-isteri baginda. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tabrani, Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Abu Awanah, Imam Al-Marwazi dan Imam Al-Baghawi. Baik, kita bacakan hadis yang terakhir untuk pagi ini. Baginda mandi di antara maghrib dan isya dan menjadikan makan malam untuk iftar dibawa ke sahur. Faham bahasanya mandi di antara maghrib dan isya. Jangan mandi daripada maghrib sampai isya. Jadi lagu tu cara memahaminya. Kenapa? Sebab senang untuk menyegarkan badan. Jadi jangan letih-letih. Baik. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana Ramadan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Ramadan, qama wa nama, baginda berqiyamul lail dan tidur. Fa idza dakhala al-ashru, apabila masuk 10 yang terakhir, shaddal mi'zar, baginda mengikat kain, washtanaban nisa, menjauhkan isteri-isteri baginda, tak bersama, wa ghatasala bainal adhanain, mandi di antara 2 azan iaitu maghrib dan isya, wa ja'ala al-'asha'a sahura, dan menjadikan makan malamnya yang iftar tadi itu menjadi sahur. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Abi Asim. Kenapa Nabi mandi? Untuk menyegarkan badan. Kenapa Nabi tak makan yang iftar tadi bawa ke sahur? Makan sikit saja kurma semua tadi dah, tapi yang berat bawa ke sahur, supaya takut berat badan nanti mengerjakan ibadah, sedangkan kita berada di 10 yang terakhir. Hadis yang seterusnya kita berhenti sebentar hadirin, dan kita sambung selepas ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin. Kita sambung hadis yang terakhir yang berkaitan dengan persediaan Nabi, dan selepas itu saya akan bicarakan sedikit seperti sebelum rehat tadi. Kita nak baca sedikit apakah yang patut kita lakukan di malam yang terakhir ini paling kurang untuk mendapat Lailatul Qadar. Kita baca dulu hadis ini daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan tawa firashahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, baginda melipat tempat tidurnya. Wa'tazala an-nisa, menjauhi isteri-isteri baginda. Wa ja'ala asha'ahu sahura, dan menjadikan makan malamnya sebagai sahur. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Baik, kita akan masuk pada bab i'tikaf. Sebelum itu mari hadirin, mungkin sebahagian tuan-tuan puan-puan dah dapat perkongsian tentang amalan-amalan yang sangat patutlah kita lakukan di 10 yang terakhir ini. Saya baca apa yang ada dalam handphone saya ni nah. Baik. Sebenarnya yang tulis ni saya sendiri. Tapi dia, kalau tuan-tuan ada yang ini kat rumah jadi yang ini saya tulis, tapi anak murid saya yang letakkan dalam poster sebegini. Saya baca saja. Panduan beramal pada 10 malam terakhir Ramadan, bermaksud daripada malam ke-21 sampai akhir Ramadan. Paling kurang amalkan pada setiap malam. Setiap malam ni, jangan kira malam ganjil tak ganjil. Nah, sebab ini mudah-mudahan. Sebab kita takut kadang-kadang kalau malam itu, kalau Ramadan 30 hari bulan, kalau 7 yang berbaki, dia tak sama dengan 29 hari bulan dengan 7 yang berbaki. Itu kan berbeza tu. Jadi kerana itu hadirin, ini jangan ditinggalkan dan mudah insya-Allah untuk kita buat. Sengaja saya susun yang mudah-mudah untuk kita amalkan. Pertama sekali, solat maghrib. Paling bagus berjamaah. Solat maghrib bermaksud solat dengan sempurna dan berwirid selepas itu. Kalaulah malam tu malam Lailatul Qadar, satu solat maghrib itu yang kita kerjakan, itu sama dengan mengerjakannya dengan selama 83 tahun. Siapa tak nak tu? Kita kan biasa subhanallah 33 kali lepas solat. Kalau malam tu malam Lailatul Qadar, sama ada kita realize ataupun tidak, malam tu Lailatul Qadar, satu subhanallah tu seperti kita ucap berterusan sehingga 83 tahun. Siapa yang tak nak? Hatta kalau tengah makan, makan roti john, bersin, Alhamdulillah, kita pun sebut Alhamdulillah, dan malam tu bertepatan Lailatul Qadar, Alhamdulillah, kita itu pahalanya adalah seperti mengucapkannya 83 tahun. Siapa tak nak? Kalau isteri yang baik, suami yang baik juga, katalah buka kulit limau, orange, buka bagi suami, isteri ataupun anak-anak. Pahala buka kulit limau tu, kalau malam tu malam Lailatul Qadar, pahalanya tu 83 tahun. Baru kulit limau. Belum lagi kulit pisang. Ada seorang ustaz tu, dia kata dia dengarlah kuliah ni. Buka kulit pisang tu, pahala buka kulit pisang tu, kalau malam tu Lailatul Qadar, kalau pahala buka kulit pisang untuk dibagi pada suami, buka lagi untuk bagi pada anak, buka lagi anak yang kedua, pahala tu saja 83 tahun. Bayangkan. Lalu kata ustaz ni, kerana itulah maka setiap malam buka kulit pisang. Ya, walaupun nampak berseloroh, tapi betul. Mana-mana yang baik hadirin akan digandakan menjadi 1000
bulan. Kita sebut contoh-contoh sebegini ni. Belum lagi cerita baca Al-Quran, cerita berwirid, cerita bertahlil, bersolawat dan sebagainya. Itu satu ya, solat maghrib. Yang kedua, solat isyak berjamaah. Kerana mafhum hadis, pahala solat isyak berjamaah seperti qiyam, membangunkan separuh malam. Apa dia separuh malam? Daripada maghrib sampai ke tengah malam. Memang ini hadis yang sahih. Man sallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila nisfah. Sesiapa yang mendirikan solat isyak berjamaah, baginya pahala seumpama dia mendirikan solat malam sehingga separuh malam. Maksudnya seolah-olah daripada maghrib 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam sampai ke tengah malam. Itulah pahalanya. Masya-Allah, untungnya hadirin, tolonglah sama-sama jangan tak berjamaah untuk solat isyak. Bukanlah saya katakan kalau maghrib tak berjamaah tak apa ke Ustaz? Bukanlah saya katakan begitu. Tetapi kalau solat isyak tak berjamaah, rugi sangat-sangat. Dah kita PKP kat rumah je kan, bukan pergi mana pun. Kalau katalah kita dah solat isyak tadi kan, solat lagi sekali boleh secara berjamaah, tak apa. Dalam mazhab kita Syafi'i, solat boleh diulang sekali. Buktinya Sayyidina Mu'adz bin Jabal solat dengan Nabi, kemudian balik ke rumah, ke kampungnya, solat lagi mengimami orang kampungnya. Boleh Baik. Jadi solat isyak berjamaah jangan lupa. Yang ketiga, solat tarawih dan witir. Jika berjamaah, ikut imam sehingga imam habis solat tarawih atau tarawih dan witir. Kerana mafhum hadis, solat tarawih bersama imam sehingga imam selesai, ditulis pahala seperti qiyam sepanjang malam. Masya Allah. Begini, kalau kita solat 20 rakaat dengan 3 witir, jangan kita berhenti, ikut imam. Sebab imam tu kita sendiri, suamilah jadi imam. Kalau 8 rakaat sekalipun, 8 rakaat tarawih dengan witir sekali, itu lebih bagus. Tapi katalah imam, suami kita nak witir malam lah, lebih sedap sebelum nak sahur nanti, ikut sampai tarawih. Sebab pahalanya, ya Allah, disebut dalam hadis, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang dapat ikut imam qiyam, maksudnya solat tarawih asalnya, sehingga imam habis solat, maksudnya habis tarawih. Kalau habis witir lebih elok, dia ikut sekali, maka baginya pahala ditulis baginya seumpama malam tu dia bangun sepenuh malam. Malam tu seolah-olah dia tak tidur, walaupun nanti lepas tarawih kan tidur. Tu pahalanya. Tolong, ini sangat, ya Allah, mudah sangat. Ramadan yang berbaki ini kita tak jumpa tarawih di bulan-bulan yang lain. Jadi hadirin, kalau buat katalah 8 rakaat sekalipun, buatlah sampai imam sampai habis, pakat-pakat dengan suami. Paling bagus biar kita witirkan dulu, sebab kita tak tahu bila tidur nanti, takut terlepas nanti witir. Tapi kalau dah yakin ni pun dah malam 20 lebih dah ni, itu tak mengapa. Baik, seterusnya tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salawat dan zikir antara solat tarawih. Itu yang paling bagus. Memang Nabi tidak pernah suruh, tetapi harus kita ingat Nabi juga tidak pernah larang. Bermakna hukumnya hukum harus. Tapi kalau niat untuk menta'zimkan membacanya menjadi sunat, tambah lagi suruhan-suruhan yang banyak dalam hadis-hadis bersuruh kita tasbih dan sebagainya, tahlil dan sebagainya. Tasbih ini bukan, jangan sebut tasbih. Tu tak faham tu. Tahmid, takbir, kita duk heran apa siapa dah nota kata takbir, bukan. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Jangan ditasbih, tahmid. Tak kena ya. Baik, sangat bagus kan. Lepas 2 rakaat akan imam baca begini, fadlan minallahi wa ni'mah. Kita pun jawab, wa maghfiratan wa rahmah wa afiyatan wassalamah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Kita pun jawab sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Boleh juga. Habis 4 rakaat, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subbuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war Ruh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha, sampai habis. Kita jangan sengap saja, ikut juga apa yang dibacakan. Terus baca Al-Quran walaupun sedikit. Bukalah Al-Quran hadirin, sebab sekali kita baca Quran satu hurufnya itu sama dengan 10 pahala. Masya Allah. Ini di luar Ramadan. Dalam Ramadan tambah lagi. Baik, solat tahajud walaupun 2 rakaat dan baca doa dalam tahajud. Ingat lagi, solat tahajud ada 2 keadaan. Satu, namanya tahajud. Yang kedua, kategorinya tahajud. Kategori tahajud apabila selepas isyak tidur dulu, barulah kita bangun, maka kategori itu namanya tahajud. Walaupun solatnya tarawih. Contoh, lepas kita makan dan kita solat isyak, lepas ni perut rasa berat sangat, kita pun tidur. Tak tarawih lagi kan, bangkit pukul 3 pagi, lalu kita pun solat tarawih. Solat tadi namanya solat tarawih, tapi kategorinya tahajud. Boleh? Baik. Ada juga orang yang tak tidur malam. Mungkin dia ada penyakit ataupun dia memang ada kerungsingan dan sebagainya. Lepas tarawih, Masya Allah, dia witir, tak tidur sampai pukul 4, pukul 3, pukul 4. Terus dia solat tahajud. Nama solat itu solat tahajud, tapi kategorinya qiyamul lail. Jadi kesimpulannya, mana-mana solat sunat yang didirikan selepas isyak tidur dahulu, solat tu dalam kategori tahajud. Tapi kalau selepas isyak tak tidur-tidur, solat tu walaupun namanya tahajud tapi kategorinya qiyamul lail. Jadi qiyamul lail lah hadirinnya, tahajudlah 2 rakaat pun tak apa. Baik. Begini, kalau kita bangun tengah malam, sunnah Nabi begini. Kalau kita bangun tengah malam kan, katalah pukul 3 ataupun sahur, bangun pukul 4, sunat kita usap muka begini. Sebab takut ada benda-benda yang di depan ni. Yang kedua, dongak ke atas langit. Jangan dongak saja-saja, baca 2 ayat yang terakhir surah Ali Imran. Mohon maaf, 10 ayat yang terakhir surah Ali Imran. Di depannya, sambil-sambil tengok atas ni, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar, sampai habis. Boleh ya? Kalau tak apa, sediakan Quran di depan ataupun photostat ke baca. Sambil tengok, sambil baca. Sambil tengok, sambil baca. Gitu. Itu sunnah Nabi tu. Barulah kita gosok gigi. Kalau gosok gigi, pakai brus gigi sekarang tak apa. Tapi kalau pakai macam saya ni, kan Nabi pakai begini. Saya nak ajar sedikit lah. Sebenarnya ni kita dah ajar waktu kita bahaskan kitab ringkasan fiqah puasa dulu. Kalau sidang penonton ingat lagi lah. Kalau lupa saya tunjukkan ya. Nabi bersiwak pakai macam ni. Kayu siwak yang terbaik namanya kayu al-araq. Dan sunat jangan lebih daripada 1 jengkal dan jangan kurang daripada 4 jari. 4 jari ni. Jangan kurang. Ni pendek sangat. Gitu lah. Baik, buat bulu kat sini ni. Macam mana nak buat bulunya? 2 cara, gigit. Ini kan dia asal gini kan? Gigit. Kalau gigi kuat, gigit sampai dia jadi macam ni. Kalau gigi kuat. Kalau yang tercabut, jangan. Macam mana? Ni, ini, gini kan, yang belum ada bulu, ambil tukul. Jangan kuat sangat sampai dia jadi macam ni. Tetapi diingat, ketika memukulnya hendaklah dalam keadaan kering. Sebab kalau dalam keadaan basah, dia pecah nanti. Beza ketika nak pakai. Ketika nak pakai, jangan kering lagu ni terus pakai. Sehari berdarah lagi guzi. Pakainya bau hayak.
Cara pegang dia lagu ni. Kena 3 jari ke atas dan buat gini. Ni cara pegang dia. Sudah, letakkan ayat, akan dia jadi lembut. Kan saya punya lidah lembut ni. Baik, cara menggunakannya banyak cara. Saya nak ajar satu cara je hari ni. Caranya ialah yang ini letak di gigi atas, tengah. Sudah, bawa ke kanan. Turun ke bawah, bawa ke kiri tapi tengah, gigi bawah. Naik atas balik, pergi ke kiri, turun bawah dan bawa ke kanan. Nombor 8. Kan nombor saya berpuasa hari ni kan. Tak apa. Kalau bersiwak selepas zuhur zawal itu yang makruh. Kalau waktu macam ni tak makruh. Buat 3 kali. 1, 2, 3. Iaitu dengan cara urdan. Ni nama urdan. Kalau begini tu namanya tulan. Ni namanya urdan. 1, 2, 3. Dan siwak bukan hanya untuk gigi, juga untuk lelangit. Kalau lelangit buat macam ni. Jangan di urdan takut dia berdarah. Dia tulan, tarik. 3 kali lagu ni. Macam saya buat ni. 1, 2, 3. Kadang-kadang Nabi dalam kitab Bulughul Maram berbunyi-bunyi. Memang. Kalau ni letak kat gigi langit memang rasa geli. Siapa yang buat begini, langit-langit dia steady, dia tak geli, jaga-jaga tu hadirin. Sebab itu lepas ni saya akan bagi satu petua supaya kita jangan na'udzubillah kalau ada orang buat jahat pada minuman kita tu, dia ada petuanya. Mudah-mudahan saya ingat. Saya akan kongsi. Dah alang-alang saya sebut dululah, takut nanti lupa nanti kan. Hadirin, antara petua kalau makan ataupun minum sesuatu, takut ada orang buat jahat, ya na'udzubillah min dzalik, di air tu ataupun di makanan itu, sebelum nak makannya baca dulu surah Quraisy 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, surah Quraisy sekali je. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata asy-syita'i was-sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Yang belakang tu yang saya maksudkan, ulang 3 kali. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Lidah geselkan ke atas langit. Bila kita gesel, mesti rasa geli kan? InsyaAllah. Itu maksudnya normal. Jadi makanan dan minuman yang dihidangkan tadi tu, bolehlah kita makan. Tapi kalau kita geselkan, rasa lopong, tak ada apa, elok jangan makan. Itu petua ni bukan fatwa, ini petua ulama. Boleh? Ni kita ijazahkan siapa yang lihat video ini sekarang. Iaitu kalau di rumah janganlah buat. Isteri kita tak akanlah buat benda tak elok. Dah ada cucu 16 lagi pun. Tak payahlah buat. Ini maksudnya kalau pergi tempat yang mungkin jarang kita pergi, ataupun tiba-tiba ada makan orang hantar, baca dulu surah Quraisy sampai akhir. Wa amanahum min khauf 3 kali. Wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf. Lalu kita geselkan lidah kita sendiri ke lelangit. Kalau dia rasa geli, insya-Allah makanan tadi tu selamatlah. Kalau rasa kosong, tak ada rasa apa-apa, elok tak payah dimakan. Bagi dengan siapa-siapalah. Baik. Kembali. Sudah, setelah gigi sudah, atas pun sudah, last kali lidah. Lidah pun kena gosok juga 3 kali, tapi tulan macam ni. 1, 2, 3. Barulah simpan ni ke poket. Boleh? Itulah caranya pakai siwak. Pahalanya sangat besar sekali. Itulah dia kalau Nabi bangkit tengah malam, Nabi gosok muka, mata Nabi melihat langit. Kita kan di rumah tengok bumbung je lah. Dan baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, kemudian gosok gigi. Kat mana kita tadi? Masya Allah, tabarakallah. Ini kita punya ni. Baik, kita habiskan hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, tak biasa saya ni. Baik. Solat subuh
berjamaah kerana mafhum hadis, pahala solat subuh berjamaah seperti qiyam sepanjang malam. Daripada maghrib sampai subuh. Kan solat subuh jangan tak berjamaah. Ini hadis ni sahih. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan, man sallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila nisfah. Sudah kita sebutkan. Wa man salla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang solat subuh berjamaah, maka baginya pahala seperti malam tadi dia bangkit sampai subuh. Siapa tak nak hadirin? Kita tidur sedap-sedap tapi pahala kita daripada maghrib 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 12 terus seolah-olah kan kita, ya Allah, lihat saja kelemahan kita ni. Jarang kita jumpa orang yang solat sepanjang malam. Tapi dengan hanya solat subuh berjamaah dapat pahalanya itu. Ya Allah, ini dalam Ramadan, di luar Ramadan, tolong diingat. Seterusnya yang nombor 9, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat 285 dan 286, kerana mafhum hadis membaca keduanya mencukupi amalan untuk malam itu. Memang termasuk jika dia tertinggal qiyamul lail dia. Ni hadis Nabi, siapa yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah kafatah, 2 ayat ini menyempurnakannya, kata ulama, menyempurnakan pahala yang besar untuknya, menyempurnakan amalan-amalan yang lain yang dia tinggalkan. Contoh, dia malam tu terlupa baca Quran, dia malam tu terlupa ataupun terlepas qiyamul lail, dengan 2 ayat ini dia dapat pahala seluruhnya. Jangan lupa ni, di Ramadan dan luar Ramadan. Baca paling kurang surah Az-Zalzalah 2 kali baca. Kenapa? Sebab pahala seperti membaca sekali Quran. Ini Nabi sebut, idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu nisfal Quran. Sekali baca surah Az-Zalzalah menyamai 1/2 Quran. Pasal itu kita baca 2 kali. Surah Al-Kafirun 4 kali, pahala seperti membaca sekali Quran. Ni tersilap saya ni. Betul-betul. Tidak silap. Pahala seperti membaca sekali Quran, sebab sekali kita baca, pahalanya seperti membaca 1/4 Quran. Kan baca 4 kali seperti baca seluruh Quran. Ini Nabi sebut, qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Membaca surah Al-Kafirun sekali seumpama membaca 1/4 Quran. Jadi baca 4 kali seluruh Quran. Dan membaca Al-Ikhlas 3 kali, pahala seperti membaca sekali Quran. Betul, sebab Nabi sebut qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Sekali baca qul huwallahu ahad tu, baca sampai habis dengan kepala saja, sama dengan 1/3, maka baca 3 kali seluruh Quran. Baik, tolong diingat ni, baca ayat dia, jangan baca surah dia. Az-Zalzalah, Az-Zalzalah, Al-Kafirun, 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 hang baca apa? Baca surah, bukan, dibaca ayatnya itu. Boleh nah? Baik, di sini saya letakkan setiap habis baca setiap surah, contohnya Az-Zalzalah 2 kali, tutupkan dengan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini kata ulama, isyarat daripada Nabi, hadis daripada Sayyidatina Juwairiyah untuk menggandakan amalan. Yang kita baca tadi tu digandakan lagi. Lepas 4 kali baca Al-Kafirun, tutup dengan adada khalqihi wa ridha nafsihi. 3 kali qul huwallahu ahad, adada khalqihi. Itu kalau kita baca cuma 2 kali, Az-Zalzalah cuma 4 kali, Al-Kafirun cuma 3 kali, Al-Ikhlas. Kalau kita baca 100 kali, bacalah Az-Zalzalah, katalah kita amal 100 kali, boleh. 10 kali ada dakhal khalqi. Masuk yang ke-11 sampai 20, stop dulu, baca lagi ada dakhal khalqi, atau habis 100 kali tutupkan dengan ada dakhal khalqi. Apapun boleh kita buat seperti itu. Baik. Bacalah surah Al-Fatihah 40 kali, paling bagus 100 kali. Kenapa? Surah yang paling besar dalam Al-Quran tak boleh lawan. Itulah surah Al-Fatihah. Hadis, siapa yang membaca surah Az-Zalzalah, begitu pahalanya tadi kan. Al-Kafirun, begitu pahalanya. Al-Ikhlas, kita dah sebut. Al-Waqi'ah, rezekinya murah. Tabarak, insya-Allah selamat daripada siksa kubur. Betul.
Yasin dikatakan membaca sekali Yasin, ada satu riwayat daripada Imam Tirmizi, seperti membaca 10 kali Quran. Naam. Hadirin, semua pahala tadi tu kalah dengan membaca surah Al-Fatihah. Sebab surah ini adalah induk seluruh kepada yang lain. Sebab itu kita kena beramal dengan surah Al-Fatihah. 40 kali tak banyak mana. Sebab siapa yang solat fardu dah confirm dia dah baca 17 kali. Betul? Sebab 5 waktu kan 17 rakaat. Siapa yang baca 15 kali itu sah tak solat subuh. Nah, sebab kan setiap waktu, setiap rakaat kan kena baca wajib sekali. Nah, itu saja dah 17. Belum lagi sunatnya. Tarawih kita berapa tarawih? 20 kali baca suratul Fatihah. Witir lagi. Tak banyak mana 40 ni. 100 kali senang saja insya-Allah bagi orang yang selalu mengamalkannya. Dan yang terakhir, baca doa ini sepenuh hati. Allahumma rzuqna, ya Allah, Lailatul Qadar. Ya Allah, rezekikanlah kami malam Al-Qadar fi hadhihi sanah, pada tahun ini, wa fi kulli sanah, dan pada setiap tahun. Itu dibaca. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Ya Allah, rezekikanlah kami Lailatul Qadar pada tahun ini dan pada setiap tahun. Hadirin, kerana ini saya yang tulis, maka saya ijazahkan amalan ini kepada semua penonton yang mendengar kupasan ini. Dan paling baguslah kalau ada yang ini, mintalah dengan kawan-kawan, boleh kita kongsikan kepada yang lain pula, besar pahala kita. Naam, Masya Allah. Mari kita kembali kepada perbicaraan 66 hadis fadilat Ramadan. Hadirin, rasanya kita akan sambung nanti pada hari Isnin insya-Allah ya. Mohon maaf sebab masa pun tak apa-apa nak panjang. Tak sedar pula tadi panjang pula cerita tentang Lailatul Qadar dengan kayu siwak tadi tu. Ingat lagi kayu siwak tadi tu. Kalau tak ada kayu macam ni tak apa, pakai berus gigi, pakai Colgate boleh. Tapi kalau pakai Colgate dengan berus gigi, beruskan sebelah kanan dulu. Kanan, bau kiri. Sama juga bersikat rambut, maaf ya. Sikat rambut kanan dulu, 1, 2, 3. Lagu tu. Sebab selalu Nabi menganan-nganankan. Pakai jam tangan paling bagus kanan, cincin paling bagus kanan. Gitu ya. Baik, InsyaAllah kita akan sambung pada hari Isnin akan datang. Hari Jumaat ini banyakkan bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk yang akhirnya, siapa yang ada buku ni kat rumah, saya nak kongsikan satu salawat, iaitu salawat untuk kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muka surat 23. Penonton sekalian ikut saya ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Pendek sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Bacanya, ya Allah, maksudnya ya, artinya rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu kami, dan tempatkanlah baginda pada kedudukan yang hampir di sisimu pada hari kiamat. Nabi menyebutkan di belakangnya tu ya, muka surat 24, sesiapa yang membaca salawat tadi tu wajiblah syafaatku kepadanya. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi. Tambahkan koleksi salawat kita, antaranya salawat tadi itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Baguslah 100 kali kita amalkan setiap hari di samping salawat yang lain. Ada di dalam kitab ini, boleh rujuk ya insya-Allah. Sehingga kita berjumpa kembali pada hari Isnin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.